PKR, parti penipu. Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan satu ceramah yang dibuat oleh Presiden PAS sewaktu PRN Negeri Johor, yang mana beliau berucap dan mengatakan bahawa PKR adalah parti penipu. Di sini jelas kita tahu bahawa jika beginilah sikap seorang presiden sebuah parti, maka negara kita ini tidak maju. Kerana saling hendak menjatuhkan parti lain dengan sikap dan cara yang begini, iaitu mengatakan parti lain penipu. Jadi sekarang ni PAS berada dalam kerajaan, yang mana sebelum ini kita tahu PRU ke-14, janji PAS pun lebih banyak. Yang mana kita tahu kes Adib, RUU 355, isu perjudian, isu arak dan berbagai-bagai isu lain tidak dapat diselesaikan. Hari ini PAS ada dalam kerajaan. Jadi PAS punya janji satu pun tak tertunai, malah dipertikaikan hari ini, yaitu RUU 355, kes Adib dan juga minuman keras serta perjudian. Di sini kita lihat apabila PAS ada dalam kerajaan, malah perjudian itu bertambah. Tetapi tidak ada seorang pun pemimpin PAS sewaktu dalam kabinet cuba untuk memberi satu pencerahan berkenaan dengan isu ini supaya rakyat paham kenapa ditambahkan isu judi ini. Sedangkan apabila pihak pemerintah, pemimpin-pemimpin PAS begitu lantang dalam parlimen ataupun di luar, sampai kita lihat padang merbuk itu penuh. Tetapi hari ini Presiden PAS kata PKR parti penipu. Yang jelas sekali, saya sebagai rakyat lihat PAS dan Presiden PAS inilah yang parti penipu, yaitu pemimpin PAS yang menipu rakyat. Kerana kamu juga mempunyai janji yang apabila ada dalam kerajaan hari ini tidak tertunai. So, ini pandangan saya berkenaan dengan isu mengatakan bahawa PKR parti penipu, yang mana tidak dijelaskan secara terperinci oleh beliau, cuma cakap saja seperti orang kata omongan kosong. Sebagai seorang presiden, sepatutnya beliau lebih matang, iaitu memberi satu idealisme yang terbaik bagaimana apabila PAS berada dalam kerajaan, apa dia perancangan parti itu untuk membantu komponen parti yang memerintah supaya ke arah yang lebih baik. Tetapi hanya memburukkan parti lain, hanya membetulkan apa yang parti dia buat, ini adalah tidak jelas dan tidak boleh kita rakyat percayai. Kerana ini adalah satu daripada sikap yang pada saya tidak membangunkan kita rakyat ini. So, ini pencerahan saya berkenaan dengan isu yang ini, dan kita pergi kepada isu yang lain. Kita tolak kerana masa itu ada PKR, ada DAP, ada PAN dalam parti ini. PAS tak mau ikut. PAS baru saja berpisah dengan DAP. Satu parti yang ekstrim, bukan macam gerakan yang ekstrim, yang terang-terang anti-Islam, anti Melayu, anti gajah-gajah, anti gajah-gajah. Oke, untuk Presiden PAS nak mengatakan bahawa DAP itu parti ekstrim, yang mana dia katakan anti kepada Melayu, anti kepada Islam, anti kepada raja-raja Melayu. Di sini jelas bahawa ini satu fitnah yang jelas kita rakyat boleh fikir sendiri, yang mana kita tahu gerakan itu parti yang satu kaum. MIC, MCA itu pun sama. Tetapi dalam DAP, kita lihat berbagai kaum ada. Ada orang Melayu, ada orang beragama Islam, ada juga kerabat diraja yang menjadi pemimpin mereka. Tetapi berlainan dengan gerakan MIC, MCA. Jadi, kalau saya katakan nyanyok nanti, ramailah pula orang-orang PAS dan pemimpin PAS akan terasa. Tetapi hakikatnya begitu. Saya sebagai rakyat biasa ini boleh lihat dan nilai. Untuk kita nak mengatakan kalau dia anti raja-raja, kita ada perlembagaan dan kita tahu bahawa kita juga ada parlimen, kita juga ada menteri-menteri. Menteri KDN kita pun orang dalam kerajaan yang PAS bersama hari ini, dan juga Perikatan Nasional. Jadi batalkan dekat ROS sana jika betul PAS merasakan bahawa DAP ini, parti yang seperti ini, kita dekat Malaysia ni ada undang-undang. Jangan bohong rakyat. Yang saya rasa ekstrim ni parti PAS. Sebab parti satu kaum dan satu agama saja. Permainannya adalah satu agama saja.
Jadi tidak perlu nak menyalahkan. Kami rakyat pun tidak juga memikirkan bahwa parti PAS ini begitu begini. Kita anggap dia sebagai parti yang jurus kepada keagamaan. Ataupun kita tahu bahwa PAS ini target marketnya dalam politik ini adalah untuk menarik orang Melayu yang beragama Islam. Ini adalah jelas, ini politik. Tetapi untuk nak mengatakan ekstrim nih kepada parti lain, PAS apa kurangnya? So ini pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Dan kita tahu kenapa PAS ini beria sangat menjualkan parti-parti lain ini tidak bagus. Kerana satu saja. Kerana PAS ini yang gila kuasa. Kalau PAS bersama UMNO, PAS tidak akan dapat banyak kursi. Tetapi kalau PAS bersama Perikatan Nasional, mereka boleh agihkan kursi dan mendapat kursi yang banyak. Ini motif dia, kerana kekuasaan. Jadi inilah yang berlaku. Sewaktu PRU ke-14, kita tahu PAS bertanding 100 lebih kursi, menang 18 je, 19 kursi, lebih kurang. So, ini kepencapaian terbaik PAS. Berapa banyak ahli parlimen PAS? Berapa banyak adun daripada parti PAS? Ini adalah satu kegilaan yang ditonjolkan oleh seorang pemimpin yang bolehlah kita katakan gila kuasa. So, ini berkenaan dengan isu ini. Bila berlakunya wabak politik uang, wabak rasuah. Alhamdulillah, beberapa pimpinan UMNO, pimpinan keluar daripada UMNO, termasuk bekas Perdana Menteri, keluar daripada UMNO dan mengajak beberapa rakan daripada UMNO, tak ada obat, keluar dari UMNO, tubuh parti bersatu. Tubuh parti bersatu. Kalau isu yang ini, kita dah tahu Presiden Parti Bersatu tidak keluar daripada UMNO. Beliau dibuang oleh Perdana Menteri waktu itu, Datuk Seri Najib, kerana isuan MDB. Ini dah jelas. Waktu itu beliau timbalan Perdana Menteri. Begitu juga dengan yang lain. Presiden Parti Warisan, yaitu Datuk Seri Sapni Abdal, digantung tak bertali waktu itu. Begitu juga yang lain-lain mungkin. Jadi Presiden PAS, kalau nak bercerita kepada rakyat, hari ini rakyat tidak bodoh. Jika nak memperbodohkan rakyat dengan isu-isu yang mengarut seperti ini, inilah yang saya sebagai rakyat tak nak dengar. Saya akan pertikaikan melalui sosial media seperti ini supaya rakyat lain faham. Jangan ada penipuan yang jelas, yang nyata dalam politik nih. Politik hari ini, kalau beliau nak melihat kematangan, maka beliau bercakap dalam fakta yang betul. Supaya rakyat paham, jangan dikelirukan rakyat. Jangan asik nak menjualkan isu kaum, isu agama. Seperti mana dengan DAP tadi. Jadi inilah penjelasan saya berkenaan dengan isu ini. Supaya kita paham. Kita pergi kepada isu lain. Demokrasi, pilihan raya ni maknanya rakyat diberi peluang untuk memilih siapa pemimpin dia. Semua negara dalam dunia, negara barat, rakyat yang berpelajaran tinggi gunakan demokrasi untuk rakyat mengajar pemimpin bila pilihan raya. Bila di England, tak selama-lama konservatif memerintah, tak selama-lama Liberal Party memerintah. Di Amerika tak selama-lama Demokrat memerintah, tak selama-lama Republikan memerintah. Bila satu kerajaan salah laku menteri dia, silap, rakyat tolak melalui pilihan raya, pilih parti lain. Ini di England, di Amerika. Di India, parti Kongres tak merintah kerana rasuah dalam pembelian senjata. Rakyat India tolak parti Kongres. Ini di India. Ini berlaku. Malang kepahaman orang kita tentang politik sangat lemah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mengajar kita. Baru-baru ini pilihan raya ke-14. Setelah
kita memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional, terahnya UMNO selama 60 tahun lebih. 60 tahun lebih, tak ubah-ubah UMNO. Barisan Nasional, Perikatan. Kecuali di Kelantan, di Terengganu. Di Sabah. Ada perubahan. Tetapi negeri lain, termasuk Johor, terus pilih Barisan Nasional. Tak apalah itu dulu. Isu demokrasi ini, kadang saya nak tergelak kalau Presiden PAS kata isu demokrasi ini. Kerana PAS tidak ikut isu demokrasi. Kalau PAS ikut sistem demokrasi, maka PAS tidak memainkan isu perkauman, isu agama. Jadi nak ceritakan sistem barat yang mana tidak diamalkan oleh Presiden PAS sendiri, jadi tidak ada gunanya. Jadi di sini kita tak boleh lihat, jika PAS dah tahu bahawa sistem demokrasi ini harus kita amalkan, kenapa PAS bersekongkol? Yang mana kita tahu PAS inilah yang mencucuk supaya PAS ini berpecah. Kalau kita dengar ucapan beliau bahawa kenapa PAS itu berpecah adalah disebabkan oleh parti PAS. Kerana Presiden PAS sendiri dah mengakui di dalam video ini. Jadi di sini kita lihat perpecahan yang berlaku dalam PAS itu ada baiknya kerana kita dah tahu bahawa itulah orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi untuk kekal berkuasa, yang mana mereka berpaling tadah apabila diberi mandat oleh rakyat untuk mengundi kepada mereka pada PRU ke-14. Yang mana kita tahu jentera bertungkus lumus membantu mereka. Jentera ini adalah rakyat yang membantu calon-calon ini untuk menang. Tetapi apabila dicucuk oleh PAS dan mereka bersama-sama mengkhianati mandat rakyat, maka tertubuhnya kerajaan yang mana hari ini kita lihat. Dan hasilnya kita tahu bahawa PRU ke-14 itu UMNO dan PAS parti yang kalah. Saya tidak menyalahkan kepada pihak UMNO kerana kita tahu bahawa UMNO tunggu saja kerana UMNO sudah tahu, yang mana rakyat ini tahu kluster mahkamah yang mereka ada itu memang mereka akan bersama, yang mana mereka nak ambil kuasa balik supaya mereka boleh cuba pelan-pelan melengahkan apa yang kita boleh lihat hari ini, supaya mereka dapat kuasa ini. Tetapi apa yang berlaku dengan parti PAS ini, yang mana Presiden PAS ini katakan tentang demokrasi, beliau sendiri tidak faham. Kerana PAS tidak mengikut demokrasi, kerana ikut pintu belakang. Yang mana pintu belakang itu kalau kita tengok parti PAS tu kalah. Demokrasi tai kucing apa yang diceritakan kalau sendiri mengambil mandat yang rakyat bagi. PAS bukan memerintah jadi kerajaan hari ini, hasil mandat rakyat mengatakan bahawa parti PAS yang bertanding 100 lebih orang menang dan menubuhkan kerajaan. Bukan. Parti PAS kalah, bertanding 100 lebih, 19 kursi menang, dan jadi kerajaan bersama dengan geng-geng pengkhianat, geng-geng bersatu yang sepatutnya mereka mengikut mandat rakyat sehingga PRU ke-15. Inilah yang kita tahu. Jadi menyangkal macam mana pun, nak cerita macam mana pun, kita rakyat sudah ada hujah kita. Yang mana kita yang tidak nak bersekongkol dengan apa yang dikatakan oleh Presiden PAS ini, jelas bahawa ini satu pembohongan untuk mendapat undi di PRN Johor ni. So itu keadaan yang pada saya rasa yang betul, yang jelas, yang pada saya juga telus dan tidak membohongi rakan-rakan ataupun kawan-kawan di luar sana. So ini tentang penjelasan itu. Rakyat talak Barisan Nasional kerana salah-salah laku yang malu saya nak sebut. Memalukan bangsa kita. Memalukan umat kita. Islam tak ajar macam tu. Lepas beberapa minggu, saya jumpa pimpinan bersatu, pimpinan utama, ajak buat satu gerakan. Kerana kita tahu PS ni menipu. Buat manifesto berjanji nak turun harga minyak dalam masa 24 jam. Nak hapuskan tol, PTPN, macam-macam janji. Teruk janjinya. Macam Puteri Gunung Ladang minta Raja Melaka nak kahwin. Kenyataan Presiden PAS ni berbelit-belit.
Semua orang dia kata penipu, tetapi beliau sendiri tidak sadar. Mencuri mandat rakyat itu bukan penipu ke? Mengajak orang bersekongkol, menjatuhkan kerajaan yang ada itu bukan penipu ke? Bukan pembelit ke? Bukan pengkhianat ke? Ini dah jelas. Beliau nak mengatakan PAS itu penipu. Janji manifesto PAS hari ini tunaikan kepada rakyat satu pun dah cukup. Tidak perlu nak cakap. PAS tidak sedar bahawa waktu PAS memerintah lah dapat duit 400 juta untuk beli Mercedes. 60 tahun UMNO memerintah Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional maksud saya. Memerintah. PAS tidak dapat apa-apa. Tetapi setelah kerajaan yang PAS katakan penipu ini memerintah, dapat pula banyak lagi. Jadi kerja PAS waktu PAS memerintah adalah menebuk bumbung, menebuk atap supaya bocor, supaya PAS nak jadi kerajaan hari ini, supaya diri dia boleh jadi duta khas bertaraf menteri yang dianggap oleh rakyat makan gaji buta. Jadi ini penjelasan saya. Jadi ahli PAS, pemimpin PAS tidak payah terasa, sebab kamu orang pun mengkritik parti PH, parti PKR sesuka hati. Jadi kami sebagai rakyat yang menyokong, wajar kami juga kritik kamu punya parti. Jadi kami mengkritik parti kamu dengan menggunakan fakta yang jelas dan tidak menipu. Tetapi kamu orang, presiden kamu orang, mengatakan parti orang tidak berfakta. Jadi ini fakta yang saya sebagai rakyat biasa boleh ceritakan, maka layak ke presiden kamu itu. Kalau nak dipikir-pikirkan. So agak panas, agak menyakitkan hati kalau ahli PAS mendengar. Tapi ini hakikat yang perlu diterima. Jadi inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih.